petang ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk merasai nikmat dan istimewanya berada pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Pada ruang yang ada ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu tazkirah berkenaan dengan Ramadan, iaitu berkenaan dengan suatu amalan yang sangat penting yang tidak boleh dipisahkan dengan Ramadan, iaitu ad-du'a wa Ramadan. Doa dan juga Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam suratul Baqarah ayat 183 berkenaan dengan kewajipan untuk kita menunaikan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Untuk apa? Untuk kita diberikan title, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Selepas ayat itu, ayat 184, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Diikuti dengan ayat 185. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala bawa datang ayat yang berikutnya, iaitu ayat 186. Ayat 186 Allah Subhanahu wa taala sebut ayat berkenaan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, kata Allah, maka beritahu mereka, inni qarib, sesungguhnya aku ini hampir dengan mereka. Aku akan memperkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka sahutlah perintahku, berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu akan memperolehi petunjuk. La'allahum yarshudun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini, ayat yang cukup rapat apabila Allah Subhanahu wa taala membicarakan bulan puasa, bulan Ramadan, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat berkenaan dengan doa setelah Allah menyebut tentang puasa. Kalau kita tengok ayat yang berikutnya, ayat 187, Allah Subhanahu wa taala menyambung kembali tentang hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana Ramadan dia tidak boleh berpisah dengan doa. Dan orang-orang yang berpuasa ialah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mustajabnya doa mereka. Ayat 186 suratul Baqarah ini, tuan-tuan, mengikut Imam At-Tabari daripada riwayat Muawiyah bin Haidah, menyebutkan bahawa suatu ketika telah datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhan kita ni dekat ke? Kalau dekat, maka kita kena berbisik dengan dia. Ataupun Tuhan kita ni jauh, maka kita kena panggil dia. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
dengan turunnya ayat 186. Nabi tak jawab, tuan-tuan. Nabi tak jawab pertanyaan Badui, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 118 ini bagi memberikan satu jawapan yang sangat-sangat jelas kepada Badui tadi yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua, bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat hampir dengan manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk sentiasa mengadu kepadanya, sentiasa berdoa kepadanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan. Tinggal lagi tuan-tuan, sama ada Allah perkenankan itu di dunia ini secara cepat, ataupun Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaannya, jawapannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa kita itu dengan ganjaran yang paling besar apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan, yakin dan percayalah apa yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala Sami', yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Alim, yang sangat mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala dia inginkan untuk kita terus berdoa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini peluang untuk diberikan mustajabnya doa kepada hamba-hamba yang berdoa. Seperti mana mustajabnya doa para Nabi alaihimussalatu wassalam dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi sebab itu kita kena rebut peluang pada bulan Ramadan ini, ketika mana kita berpuasa ini lama tuan-tuan. Kita berpuasa daripada pagi sehinggalah kepada terbenamnya matahari. Peluang Allah Ta'ala bagi kepada kita seluas-luasnya untuk kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan. Kenapa? Kerana mustajabnya doa orang yang berpuasa, khususnya dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Jadi kita ambil peluang. Lebih-lebih lagi sekarang kita berada masih lagi pada tempoh PKP ini. Kita masih lagi berjuang untuk berlawan, memerangi wabak COVID-19 ini. Maka ambil peluang yang ada ini, kita berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat kembali wabak yang sedang melanda ini dan kembalikan semula kehidupan kita, untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana sebelum daripada ini. Dalam keadaan kita merasakan bahawa Ramadan pada kali ini berlainan daripada Ramadan sebelum daripada ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali Zainal Abidin menyebutkan bahawa ulama mengatakan bagaimana doa ini, kalau kita nak faham, bila Allah Subhanahu wa taala dia nak kita berbicara dengan dia, maka melalui apa? Melalui doa. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk berbicara dengan dia, maka ketika itu kita baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran seolah-olah kita sedang menghadap Allah, sedang mendengar perbicaraan, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui baca Al-Quran. Dan ketika mana kita ingin berbicara dengan Allah, iaitu melalui doa. Ini kata ungkapan yang pernah disebut oleh Habib Ali Zainal Abidin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dan juga doa. Ramadan ini merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah fardukan ibadat yang sangat besar dalam rukun Islam, iaitu ibadat puasa. Dan bulan Ramadan ini istimewa dia seperti mana yang kita maklumkan tadi, merupakan salah satu daripada waktu, salah satu daripada peluang
untuk kita diberikan mustajab doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada sembahyang fardu, itu antara waktu yang digalakkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, selepas kita menunaikan solat fardu, sama ada solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selepas daripada itu kita digalakkan untuk berdoa, kerana itu adalah merupakan salah satu daripada waktu mustajab doa. Bayangkan 5 waktu ini berada dalam bulan Ramadan, dan 5 waktu ini kita sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tingkatan mustajabnya doa orang yang mengambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, ketika mana dia sedang melakukan ibadat puasa, ibadat Ramadan. Biasanya kalau pada waktu maghrib kita biasanya sibuk menyediakan juadah, sibuk untuk bersiap untuk berbuka puasa, beriftar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat pada waktu itu, waktu sedang kita menunggu untuk berbuka puasa itu merupakan satu waktu yang mana dikira adalah waktu yang dekat untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita. Jadi kita ambil peluang, tuan-tuan, pada waktu itu. Kerana pada waktu hampirnya berbuka ini, ulama mengatakan bahawa itulah antara waktu, kalau sepanjang bulan Ramadan itu, sepanjang tempoh kita berpuasa daripada waktu subuh sehinggalah pada waktu maghrib, itu dikira waktu yang afdal untuk kita berdoa, dan waktu yang kritikal lagi untuk kita diberikan mustajab doa oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika mana hampir kita berbuka. Orang yang berpuasa, mustajab doa dia sehinggalah dia berbuka. Ada 2 pengertian. Satunya kata ulama, sehingga dia berbuka, iaitu sehingga berakhirnya bulan Ramadan, iaitu berbuka berhari raya. Makna tempoh sepanjang bulan Ramadan itu adalah tempoh untuk dia lipat gandakan amalan dia dengan berdoa, kerana itu adalah tempoh doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Ada ulama mengatakan tempohnya daripada dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makna daripada min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. 2 pengertian. Jadi kedua-duanya tuan-tuan ada dalam bulan Ramadan ini, dan kedua-duanya kita sedang lalui sekarang ini. Maka kita ambil peluang, rebut peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsir dia, dalam tafsir surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, dia mengatakan bahawa wa qarrara al-jumhur anna ad-du'a ahammu maqamatil ubudiyyah. Yang bermaksud, para ulama mengatakan bahawa sesungguhnya doa, ibadat doa itu merupakan antara ibadat yang penting di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tingkatan ubudiyah kita, tingkatan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah doa. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bagi memberi sokongan kepada ayat 60 surah Ghafir tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan otak kepada ibadat. Makna pentingnya doa. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila seorang itu berdoa, maka orang ini secara tidak langsungnya dia telah meletakkan posisi dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sangat kita berdoa. Kenapa? Kerana orang yang berdoa, dia tahu bahawa dia adalah hamba. Dan dia tahu dia adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah suka orang yang berdoa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kita berdoa kepada dia.
Allah nak dengar kita berdoa, kita merintih, kita merayu pada dia. Menunjukkan bahawa kita ini sebagai seorang hamba yang berkehendakkan kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percaya kepada kekuatan, kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdoa ni, dia akan naik setingkat demi setingkat keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa lemah, kita cari orang yang kuat. Kita nak mengadu, kita nak merayu kepada dia, kita minta pertolongan dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang kita yakin dia boleh bantu kita, kita jumpa dia, kita rayu pada dia, kita sebut pada dia, kita minta, kita mohon pada dia. Bayangkan tuan-tuan, yang kita mohon ini, yang kita rayu ini, yang kita minta ini bukan dengan orang, tetapi pemilik orang, pencipta orang, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih-lebih lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka orang yang merayu, memohon dan mengadu kepadanya. Apa sahaja masalah yang kita hadapi, termasuklah masalah yang kita hadapi sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok di dalam suratul An'am ayat 43, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang-orang yang tidak mahu berdoa ini, orang-orang yang hatinya keras, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini alangkah baiknya, kata Allah, kalau mereka dapat berdoa, merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah menyebutkan di dalam suratul An'am ayat 43, maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Ketika mana? Ketika mereka ditimpa azab kami. Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras, qasat qulubuhum, mereka tidak mahu menerima kebenaran, dan syaitan pula memperolokkan pandangan mereka apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka tidak mahu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu ayat ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak mahu berdoa dan tidak mahu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lupa bahawa mereka berada di posisi seorang hamba yang sentiasa berhajat kepada pencipta, sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan ini kita diberikan banyak ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdoa, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok satu ungkapan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menyebutkan bahawa aku tidak khawatir Allah menolak doa kalian, kerana bukan senang untuk Allah menolak doa hamba-Nya. Tetapi yang aku bimbang, yang aku khawatir ialah tidak terlintas langsung di fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyyazubillah. Sayyidina Umar sebut, Allah, dia tak bimbang Allah akan tolak doa kita, sebab Allah tak akan tolak doa kita, Allah akan terima. Allah dah janji dah. Lebih-lebih lagi orang yang berpuasa, lis-saimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada satu riwayat antara doa yang tidak diterima, 3 golongan doa yang tidak diterima. Salah satunya ialah golongan yang salah satunya ialah orang yang sedang berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tolak. Jadi kata Sayyidina Umar, dia tidak khawatir Allah menolak doa kita, kerana bukan senang Allah nak tolak doa seorang hamba yang berdoa. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar ialah kita tidak rasa dan tidak terlintas dalam fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang senang,
yang senang, yang tidak ada masalah. Walaupun dalam tempoh PKP ini ramai orang yang terasa dia punya, orang terasa kesempitan dia, terasa dia punya kesulitannya, terasa bagaimana ujian ini. Tapi namun di sana mungkin ada orang yang tidak terasa. Mungkin dia duit banyak, mungkin dia ada kelapangan dari segi harta dia nak makan, dia nak buat apa yang dia rasa dia boleh buat. Tetapi tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang mungkin terasa dengan kesempitan yang kita hadapi sekarang ini. Maka kita ambil peluang supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semula rutin kehidupan kita, agar kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi khalifah kepada Allah Subhanahu, menjadi khalifah di atas muka bumi ini seperti mana yang kita lalui sebelum daripada ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini sangat penting. Doa apa yang kita nak minta, tuan-tuan? Doa kita, selain daripada kita minta doa supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, lindungi kita daripada wabak ini, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat wabak COVID ini, antara doa yang penting yang saya kira yang kita kena panjatkan sepanjang kita berpeluang dalam bulan Ramadan yang mulia ini, doa apa, tuan-tuan? Doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang yang berada dalam bulan Ramadan, dah masuk bulan Ramadan, dah lalui bulan Ramadan, dia berakhir dengan Ramadan, kita bimbang dan khawatir. Antara yang dia tak dapat dalam bulan Ramadan ini ialah keampunan daripada Allah SWT. Maka orang yang tak dapat keampunan setelah dia melalui Ramadan, orang ini disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang ini sangat rugi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanun thumma salakha qabla an yughfara lahu. Raghima anfu rajulin, rugi sangat, hina orang ini yang berkesempatan masuk dalam bulan Ramadan, melalui Ramadan selama sebulan, kemudian Ramadan meninggalkan dia. Dia meninggalkan Ramadan, berakhirnya Ramadan, dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat rugi. Sebab itu, tuan-tuan, kalau tanya doa apa yang kita nak doa dalam bulan Ramadan, antara prioriti yang kita kena berikan ialah doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ajak anak-anak kita, ajak isteri kita, ajak keluarga kita, sambil kita bersiap untuk berbuka, untuk beriftar bersama-sama, maka kita ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa yang saya sebutkan tadi ialah doa supaya kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha apabila bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wahai Rasulullah, apakah doa yang kita panjatkan apabila kita berpeluang untuk bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka antara doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha ialah doa supaya memohon keampunan. Doa yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar imam baca, dan kita juga baca ketika mana kita bertarawih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada dua riwayat. Satu riwayat tak ada karim, satu riwayat disebut karim. Dua-dua kita boleh pakai lah, tak ada masalah. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha memberikan keampunan. Tuhibbul afwa, kau suka memberikan keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah, maafkanlah aku ya Allah. Jadi itu antara doa yang kita kena selalu ulang ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Antara doa yang boleh dibaca juga
ketika mana kita nak berbuka puasa dan juga ketika mana kita bersahur, kerana pada dua waktu ini adalah dua waktu yang kita sebutkan tadi, adalah dua waktu yang dijanjikan keberkatan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara doanya, tuan-tuan boleh ikut dengan saya, doa memohon keampunan dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kasih sayangmu ya Allah yang meluas meliputi segala sesuatu, kau ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmat kasih sayangmu yang meluas meliputi segala sesuatu, kau ampunkan dosaku ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amin amin ya rabbal alamin. Bertepatan juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan orang-orang yang pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa sekadar itu perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berdoa. Berdoa ni tuan-tuan bukan sekadar kita memohon sesuatu hajat kepada Allah, bahkan berdoa ini adalah merupakan satu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena menjadi seorang hamba yang tahu posisi kita sebagai seorang hamba yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang masa kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, marilah kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أعنا بقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.